Makanan kari kepala kambing. Bahan yang kita nak campur dalam ni, dia rebung. Salah satulah unik dia. Tak rugilah saya belajar dari orang-orang tua dulu lah. Nak jumpa benda-benda tu, kita nak dapatkan ilmu macam tu susah. Dan saya datang, masa tu saya tak expect lah. Kambing ni boleh ada kantor susu. Jadi dia pun terkejut lah macam mana kambing jantan dia boleh ada susu kan. Makanan antara faktor melambangkan sesuatu kaum dan bangsa. Keunikannya dapat menggambarkan identiti dan budaya masyarakat setempat. Kepala kambing, contohnya, amat jarang dijadikan sajian. Namun, amat sinonim dengan masyarakat yang mengamalkan adat berpatih di Negeri Sembilan. Di Pekan Gunung Pasir, Bandar Diraja Seri Menanti, Majalah 3 mendekati komuniti yang mengamalkan hidup beradat yang bersendikan agama. Dikelilingi kawasan Bukit Bukau yang menghijau, rata-rata penduduk di sini adalah rakyat sederhana yang asalnya petani dan peternak. Sejak dari dahulu lagi, kepala kambing dihidangkan kepada penyandang pesaka adat. Menurut sesetengah pendapat, ada yang mengatakan kepala kambing mula dijadikan hidangan kerana pada waktu dahulu, penduduk kampung tidak berkemampuan untuk menyembelih haiwan yang lebih besar seperti lembu dan kerbau untuk disajikan kepada penghulu luak dan datuk lembaga. Oleh yang demikian, kambing disembelih dan kepalanya dimasak untuk dihidangkan kepada penyandang pesaka adat. Okey, ni saya boleh apa dengan harga yang kita janjikan tadi ya. Ya. Dengan kambingnya saya jual getoknya lebih kurang ada. Ya. Terima kasih ya. Okey. Prof Madya Dr. Rosli Saludin, seorang tokoh yang menjadi rujukan berkenaan adat berpatih di Malaysia. Beliau menyifatkan setiap perbuatan dalam adat berpatih ada makna yang tersirat yang perlu dirungkaikan. Bila nak dibeli kepada tuan punya kambing itu, ada kata-katanya, ada percakapannya. Ya, sebab kalau dalam adat berpatih ada berkata bahawa anak Cina memasang pukat sampai ke Deli, hidup di dunia elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Untuk majlis seumpama ini, kambing yang dipilih untuk sembelihan perlu cukup umur 2 tahun. Satu cara bagi mengenal pasti kambing cukup umur adalah dengan melihat pada giginya. Ini kerana kambing yang sudah tua tidak mempunyai gigi di bahagian bawah. Kambing yang ingin disembelih juga akan diperiksa agar tiada cacat cela dan perlulah sihat.
Jamaluddin Harun, bekas tentera yang menyandang jawatan Datuk Menti Mahawangsa Suku Tanah Datar, Luak Gunung Pasir. Berpengalaman lebih 13 tahun dalam bidang masakan kepala kambing, beliau yang berusia 53 tahun menyifatkan pengalaman yang dipelajari dari generasi sebelumnya amat berguna dan akan cuba diturunkan kepada generasi seterusnya. Tak rugilah saya belajar dari orang-orang tua dulu-dulu lah. Saya belajar. Sebab sekarang ni memang susah. Nak jumpa benda-benda tu, kita nak dapatkan ilmu macam tu susah. Masak, semua orang boleh masak. Dia cara proses dia tu. Dia rumit sikit. Adab dan syarat penyembelihan yang ditetapkan syarak harus diikuti. Selain itu, ada beberapa petua diamalkan bagi mengelakkan kambing tidak berbau dan dihurung lalat. Sebelum melih kambing tu, cakap sembelih kambing tu, pandang kambing dah lama, kita selawat. Selawat banyak kali. InsyaAllah lalat tak ada. Lepas tu, bila kita dah sembelih, dah buka ikat kaki dia tu, cakap kan, kita niatkan. Kita lap darah tu kat kaki dia tu, belakang, kaki belakang tu kita lap, kita niatkan. Kita nak manis ke, orang mesti nak manis dia kan, kita niatkanlah. Bagi penyelidik dan individu dalam atau luar negara yang berminat mengkaji keunikan budaya serta warisan, kampung ini wajar dikunjungi kerana adat pepatih yang masih kekal dan jelas diamalkan di kalangan penduduknya. Dalam memperkasa amalan adat perpatih, komuniti ini turut mengadakan bengkel kulinari Luak Gunung Pasir, masakan tradisi kepala kambing. Objektif bengkel kulinari ini adalah memberi peluang kepada penduduk dan masyarakat luar untuk merasai sendiri pengalaman dan mempelajari cara penyediaan serta memasak kari kepala kambing. Selalu sebelumnya berlaku sesuatu majlis adat, ya, seperti tompek-tompek yang mengamalkan adat perpatih ni, dia ada antara satu dengan satu ada komunikasi dia. Kalau kita tengok, saya kata dari pihak bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah, iaitu penyampaian tu amat penting sekali. Dan orang kampung tu akan tanya, hari ni apa dia punya juadah, apa lauk kepala kambing. Bila dia kata kepala kambing tu, dia orang dah terfikir ini bukannya kocik-kociknya apa majlis besarnya. Jadi dia orang akan bersatu untuk menjayakan satu majlis ni sampai ia betul-betul terjadi. Makanan kari kepala kambing ini adalah untuk kita memuliakan pemimpin. Apabila kita nak memuliakan pemimpin, kita mesti ada alatnya, mesti ada kaedahnya, mesti ada caranya. Salah satu caranya adalah melalui makanan. Melalui makanan. Tapi konsepnya adalah sama-sama ya sebenarnya. Tapi anak buah nak memuliakan ketua. Daging-daging yang lain itu adalah melambangkan anak buah. Rakyatnya, orang yang seresam, orang yang seadat dan sesiapa sahaja yang ada kaitan dengan adat tersebut. Kemudian diletak rempah ratus. Itu adalah ada kaitan dengan cabaran kehidupan. Seawal jam 7.30 pagi, bertempat di rumah telapak adat di Gunung Pasir, kami berkesempatan mengikuti Jamaluddin dan Datuk Andika berkongsi menu tradisi masakan kari kepala kambing. Hari ini saya tunjukkan dari mula proses kepala kambing tadi, dari seketul datang, kita bakar, kikir semua sampai bulu dia habis. Kita pakai kayu api. Kita nak bakar ni kita pakai biasa.
tu kita buang telinga dia. Lepas tu tanduk kita buang. Kotak ni. Kadang-kadang ada kain tu. Lepas tembak, lepas pada tembak ni sekali lagi. Ni nampak ada bulu lagi kan? Ya. Ni nak proses ni. Masak satu kepala ni memang saya teliti. Kerana bersih. Sebab benda ni kepala ni tahulah kan. Dia makan macam-macam kan, rumput lah, apalah kan. Proses membakar kepala kambing dibuat berulang kali agar bulu halus pada kepala kambing benar-benar bersih. Selepas dibakar dan dikikis, ia akan dicuci sehingga bersih. Basuh dia pun kita kena rendam dengan basuh dengan air limau. Limau kasuri ke limau nipis kan. Jadi kita gosok lebih kurang je. Dia akan tanggal lemak ada lendir dia habis. Tu baru nampak, kan nampak putih kan, ada kelainan kan. Lepas tu kita bolah. Bolah dia punya rahang dia tu. Mulut dia tu kita bolah dua. Tulang rahang dia tu kita buang, kita memang tak ambil tu. Lepas tu lidah dia tu kita kikir bersih-bersih. Lepas tu ada kat pipi dia tu pun kita kulit kat pipi tu kita kikir bersih-bersih. Kita potong muncung dengan lidah dia sikit. Lidah dia tu dah kita kikir pun semua, kita kelar-kelar bagi rempah ratus tadi bila kita menumis dia masuk ke dalam tu. Dia menyerap. Dalam penyediaan makanan warisan ini, aspek kebersihan amat dititik beratkan. Gigi perlulah dibuang untuk menjaga kebersihan dan apabila dihidangkan, ia tampak menyelerakan. Kemudian, kepala kambing tadi akan dibelah dua bagi membersihkan bahagian dalaman, terutama bahagian rongga hidung. Ini hingus apa semua ni kan. Tadi yang kita basuh ini keluar ni dah. Kecantikan proses-proses inilah yang perlu diketahui oleh orang Negeri Sembilan dan yang perlu diketahui oleh orang-orang luar. Ya, sebab adat pepatih ini adalah budaya tinggi orang Negeri Sembilan. Dari segi makanan saja kita sudah tahu bagaimana perjalanan adat pepatih itu sendiri. Kepala kambing yang telah dibersihkan akan diikat dengan menggunakan tali usus kambing berulang kali, manakala lidah dan dagingnya dimasak berasingan. Ini bertujuan agar kepala dan lidah tadi tidak hancur apabila dimasak. Kalau kita tengok, kalau dalam satu-satu kata adat, tali 3 sepilinan. Macam parut ni pun macam tu juga. Kita ikat kepala tu bagi dia kokoh, kuat. Iaitu kemufakatan antara kita, antara satu sama lain. Begitu mufakat sekali apabila kita buat. Itu bukannya diadakan atau tidak. Memang kalau orang yang pandai tengok pada kepala kambing tu, dia dah nampak. Begini teliti, dah begini kokohnya. Hubungan antara dia orang yang menyediakan kepala kambing ni. Bagi peserta kursus, Rusmah Lebay Yahya dari Jabatan Perpustakaan Negeri Sembilan, bengkel seperti ini amat bermakna kerana dapat mempelajari selok-belok memasak makanan tradisi ini dari awal hingga akhir proses. Kalau sebelum ni, saya tak mendalamilah proses pembersihan kepala kambing tu sebelum dimasak. Sebab selalunya tengok, dah tahu siap-siap je kepala kambing tu dah masak kari kan. Kalau kita tak belajar, tak tahulah macam mana nak bersihkan kan. Tapi dalam bengkel hari kita buat sendiri, bukannya kita tengok diberi satu kepala kambing dan kita buat dari awal sampailah siap diproses. Pada zaman dahulu, kaedah memasak menu tradisi ini menggunakan kayu api selama 1 jam dengan api yang perlahan.
Kini, kepala kambing yang sudah siap dililit dengan kemas direbus terlebih dahulu di dalam periuk tekanan selama 15 minit bagi mempercepatkan proses memasak. Daun kari, bawang putih dan hirisan bawang besar ditumis hingga naik bau. Bawang lebih tak, Bos? Assalamualaikum. Mohon alihkan kenderaan tuan. Selepas bahan tadi garing, rempah kari yang telah dibancuh dimasukkan di dalam kawah. Rempah ditumis sehingga pecah minyak. Kepala itu melambangkan pemimpin. Ya, sebab pemimpin ini adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilebihkan sekuku, dipanjangkan serambut, diberi beban berat petuah amanah. Itu, dia letaknya di tengah-tengah. Itu lambang pemimpin. Dan daging-daging yang lain itu adalah melambangkan anak buah. Rakyatnya, orang yang seresam, orang yang seadat, dan sesiapa sahaja yang ada kaitan dengan adat tersebut. Kemudian diletak rempah ratus. Itu adalah ada kaitan dengan cabaran kehidupan. Satu jam masa diperlukan bagi memastikan daging dan kepala kambing masak sebati bersama rempah yang ditumis tadi. Setiap luak mempunyai bahan rahsia tersendiri untuk menambahkan lagi kesedapan menu tradisi adat Perpatih ini. Dia luak Gunung Pasir ni, dia unik dia, salah satu dia. Bahan yang kita nak campur dalam kari kambing ni, dia rebung. Tempat lain ubi kentang. Tapi dekat luak Gunung Pasir ni, dia mesti campur rebung. Itu yang salah satu lah unik dia. Dari segi kesihatan, rebung dilaporkan mengandungi khasiat vitamin, kalsium dan juga serat. Selain kaya dengan khasiat, rebung yang mudah didapati serta murah sering dijadikan bahan rahsia dalam kebanyakan menu masakan Negeri Sembilan. Selepas daging dan kepala kambing tadi mesra dengan rempah yang dimasak, sedikit santan dimasukkan bagi menerbitkan rasa lemak dalam masakan. Ketinggian adat Perpatih dari cara memasak sehingga cara menghidang, tudung saji, bekas makanan dan cara makan yang mempunyai makna tersirat inilah yang perlu dihargai dan diterokai. Dan apabila makan tersebut, tuan-tuan dan puan, ia diletakkan di bawah tudung saji. Dia ada jambar. Dia ada jambar dan dulangnya, ya, dan ada piringnya dan ada makanan-makanan lain. Kepala kambing itu akan diletak tengah-tengah. Ya, akan diletak tengah-tengah. Dan kemudian adalah nasi beserta dengan pinggan. Kita pastikan benda ni, penghulu akan buka dia punya tudung saji dulu, baru anak buah makan, baru boleh usik. Itu dia hormat kita pada seseorang pembesar kita atau orang-orang yang kita angkat dia jadi yang menjaga kita. Di bawah sana tu, apabila bapa akan beritahu, okey sekarang bawah, boleh dah makan. Kerana penghulu dah buka dia punya tudung saji tu.
Dan kita tidak boleh kata bahawa ini kepunyaan untuk dimakan oleh buapak saja, lembaga saja, penghulu saja. Tetapi semuanya adalah secara kebersamaannya. Ya, kebersamaannya. Ku nak tahu tingginya gunung, tanya pada burung enggang. Ku nak tahu dalamnya lubuk, tanya memerang. Ku nak tahu tebalnya hutan, tanya pak belang. Begitulah kayanya falsafah di sebalik adat. Hanya mereka yang mengamalkan adat berpatih dapat menghargai dan menterjemah simbolik menu kepala kambing dengan kehidupan masyarakatnya. Baru je saya beli dia. Saya beli tu, saya tengok dah itu ada ketumbuhan dia. Saya tanya orang ni, itu apa? Tu dia cakap tak ada masalah. Semakin hari semakin besar. Takut apa? Ada efek sakit apa? Apa ni doktor macam ke rawat kambing-kambing ni, cocok kambing demam apa, dia selalu datang. Dia datang, ya kak, ini bukan ketumbuhan, ni susu dia kak. Istilah tu dinama ginecomastia, di mana hormon betina dia tinggi ataupun memuncak menyebabkan hormon tadi merangsang organ mammary gland ataupun kelenjar susu ni untuk berkembang. Baru-baru ini, tular, kambing berharga RM13,000 yang ingin dibeli oleh seorang peminat kambing. Siapa sangka harga haiwan ternakan itu mampu mencecah harga sedemikian. Pak Tam, nama timbangan bagi kambing baka jamblo milik Aidil Azril alias dari kampung Tok Dir, Kuala Terengganu. Telah dibeli 5 bulan yang lalu, berumur hampir 4 tahun dan mempunyai kantung susu. Kedengaran pelik namun benar. Pemilik asal Pak Tam tidak mengetahui ia mempunyai kelainan itu. Aidil yang kini tuan baharu kambing jantan ini kemudian meminta bantuan rakannya untuk membuat pemeriksaan. Saya beli dia masa bulan puasa. Tahun ni lah. Baru je saya beli dia. Saya beli tu, saya tengok dah itu ada ketumbuhan dia. Saya tanya orang ni, itu apa? Tu dia cakap tak ada masalah. Saya pun tak tahu apa tu dia cakap. Saya pun buat balik. Semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar. Saya pun cakap, ni apa benda ni dia? Takut apa? Ada efek sakit apa kan? Saya pun panggil apa ni doktor macam ke rawat kambing-kambing ni, cocok kambing demam apa, dia selalu datang. Dia datang, ya kak, ini bukan ketumbuhan, ni susu dia kak. Assalamualaikum. Salah. Kambing okey, sihat? Tengok tu lah. Tengok datang ni. Muhammad Amirullah Al-Amin, 29 tahun, seorang penyelidik bebas dalam bidang perikanan dan ternakan haiwan, telah dipanggil Aidil bagi melihat keistimewaan yang dimiliki oleh Pak Tam. Ini bukan kali pertama Amir berdepan situasi kambing jantan mempunyai kantung susu. Namun, biasanya yang dijumpai adalah dari baka sanen, iaitu antara baka tenusa. Saya terima aduan yang kambing dia ada ketumbuhan lah pada testis ataupun pada bahagian pembiakan lah. Dan saya datang, masa tu saya tak expect lah kambing ni boleh ada kantung susu. Jadi bila saya cek dan saya cuba perah lah, dan memang ada susu yang keluar. Dan saya beritahulah pada owner kambing ni, Aidil, yang kambing dia ni ada susu. Sebelum tu dia ingat tu adalah satu ketumbuhan lah. Jadi dia pun terkejut lah macam mana kambing jantan dia boleh ada susu kan.
Tu lah, sejak tu baru tahu dia ada susu. Tapi dia cakap macam ke selalu perah lah, jangan lock macam ke biar dia besar dia sakit. Macam yang sebelah tu dia kecut dah kan? Kecut dah. Mana-mana tu. Boleh? Mana-mana Baglah mudah kan. Dia pengurusan jadi sedikit berbeza lah berbanding kambing jantan yang normal. Kalau kambing jantan yang normal, kita tak perlu milking dia, tak perlu perah susu dia kan. Tapi yang ni, saya dimaklumkan 2 hari sekali mesti kena perah. Kalau tak, nanti kantung tu akan jadi membesar. Dan kalau dia dah terlalu besar, dia akan menyebabkan kambing tu sakit lah. Menurut Amir, susu setiap kambing bergantung kepada makanan yang diberikan. Jika makanan yang diberikan itu boleh meningkatkan penghasilan susu, maka pengeluarannya akan semakin banyak. Terdapat perbezaan antara susu kambing jantan dan betina, namun ia selamat diminum. Susu kambing jantan turut mendapat permintaan yang khusus, di mana ia lebih kepada tujuan perubatan dan lain-lain. Dia kambing betina ni, kalau kita lama dah perah, dia gini tak mesti. Dari segi kandungan protein, kalsium dan mungkin kandungan hormon dalam susu tu mungkin ada sedikit perbezaan lah. Rasa dia hampir sama, cuma kambing jantan ni mungkin dia punya tekstur susu dia tu lebih cair lah berbanding kambing betina. Memang kalau untuk buat ubat, Cuma orang tahan tak tahan je lah rasa dan bau dia. Dia rasa... Penyebab pertama kepada kewujudan kantung susu Pak Tam adalah kecelaruan hormon semasa pembentukan janin di dalam kandungan. Menurut Amir, hormon betina lebih dominan berbanding hormon jantan yang menyebabkan ciri-ciri hormon betina berkembang. Kedua adalah kecelaruan hormon selepas kambing dilahirkan. Kebiasaannya, ia berlaku semasa usia 3 hingga 6 bulan waktu sebelum kambing matang. Istilah tu dinama gynecomastia, di mana hormon betina dia tinggi ataupun memuncak menyebabkan hormon tadi merangsang organ mammary gland ataupun kelenjar susu ni untuk berkembang. Biarpun mendapat tawaran dengan harga yang tinggi bagi Pak Tam, buat masa kini Aidil tidak berniat menjual lagi kambing unik ini kerana dia ingin membuat pembiakan dahulu dengan kambing lain. Macam ke Pak Tam ni mungkin nanti ada macam ke apa? Pengganti dia, anak dia jantan seekor macam dia parah rupa macam dia pun mungkin saya baru boleh jual lah. Sebab saya pun tak ada lagi kan pewaris dia, apa darah dia. Yang menjadi kegilaan lah peminat baka jamlo ni, antaranya adalah bentuk kepala. Dia kepala yang lagi, hidung dia lagi lekuk dan dia ada lipatan kulit pada bahagian hidung. Memang dia lagi tinggi lah. Silinas Farm milik Aidil Azrin Alias dan 2 lagi adiknya Amir serta Alif mempunyai 7 ekor lembu baka sado, 25 ekor kerbau dan hampir 30 ekor kambing baka jamlo. Bermula dengan hanya menternak lembu sejak 5 tahun lalu, anak muda dari Kuala Terengganu ini berminat untuk memelihara kambing baka jamlo selepas kenaikan harga makanan lembu yang naik mendadak. Mula-mula kita beli kambing kambing janapari, panggil janapari. Beli masa tu beli kat Kedah 17 ekor saya. 17 ekor saya jual lah. Jual banyak jual dari simpan 5 ekor je. Lepas tu ada duit sikit yang jual balik tu,
Saya beli kambing jamlu pula Kak. Update apa orang cakap? Update baka. Orang bela lah. Orang bela lah. Buat induk Kambing baka mempunyai peminatnya yang tersendiri. Ia tidak terdapat di luar negara. Dibiakkan oleh mereka yang meminatinya di Malaysia dengan hasil kacukan baka Jamnapari dari India dan kambing Anglo-Nubian dari Eropah. Harga bagi kambing baka ini bergantung kepada ciri-ciri tertentu yang terdapat pada kambing itu, antaranya bentuk muka, telinga, badan dan bulu. Tengah ni tak ni lah. Satu ekor. Ni pun nak berhenti pun boleh dah Miau. Yang menjadi kegilaan lah peminat baka jamlo ni, antaranya adalah bentuk kepala. Dia kepala yang lagi, hidung dia lagi lekuk dan dia ada lipatan kulit pada bahagian hidung. Memang dia lagi tinggi lah. Dan telinga dia lebar dan panjang. Dari segi bentuk badan pun dia mesti panjang, tinggi dan aksesori yang melengkapkan dia punya kualiti tu adalah bulu dia lah. Bulu dia ada yang features yang dia ada celak pada mata ataupun mempunyai bulu yang melebihi 3 warna ataupun mempunyai bulu kucing di mana bulu tu dia ada bulu-bulu halus yang warna berlainan. Contohnya kambing tu warna hitam, ada bulu putih yang bercampur lah dan bercampur secara rata, tidak bertumpuk. Kalau kita buat pagar macam ni lah. Dia ni nak lagi kembung. Mulut dia nak lagi ke belakang. Macam ni. Jadi dia kembung macam tu. Lagi kembung ni, lagi tinggi lah value dia. Yang hewan. Bebas. Kalau tak ada batang baru ada pegawai. Antara aspek paling penting dalam penjagaan kambing ini adalah kebersihan kawasan. Kandang yang bersih akan mengurangkan risiko penyakit. Kurap dan cakitan kutu boleh menyebabkan tumbesaran kambing jamlo terjejas. Tapi tu macam ke kambing pun 2 minggu sekali saya mandi. Kena mandi lah. Kalau kambing kapung tak mandi takut air ni tak. Dia kena mandi untuk lagi baik bulu dia semua, apa kesihatan dia segar, sihat sikit macam dia mandi bersih semua kan. Bagi kambing dewasa, ia akan diberi makan 3 kali sehari. Pada waktu pagi, makanan berasaskan dedak akan diberikan. Tengah hari, rumput dan petang daun tumbuhan lain. Antara daun yang diberi adalah daun pisang, sisik puyuh, pokok balik angin, pokok mahang dan pucuk ubi. Terdapat juga beberapa jenis daun lain, tetapi tidak diberikan ideal kerana boleh menyebabkan perut kambing masuk angin. Tengok bergantung pada hujang. Kalau hujang, saya tak bagi daun kayu. Sebab air hujang tak boleh bagi kambing. Cepat nak kembung kalau tengah mereka. Kalau air daun kena air hujang, cepat mudah kembung kambing. Kalau kambing kembung, kena potong lah, tak payah nak pulih. Mac lalu, anak muda ini menyertai pertandingan kambing baka dan memenangi tempat kedua. Merah, kambing baka jamlo berusia 3 tahun ini dikatakan memiliki ciri-ciri yang dicari oleh peminatnya, iaitu muka yang cembung, mulut yang ke dalam,
telinga yang panjang selain memiliki bulu yang cantik. Berat kambing Jamlo yang berusia 3 tahun mampu mencecah 120 kg seekor. Okey, untuk harga bagi kambing-kambing baka ni, dia sebenarnya tak ada harga shilling. Dia bergantung kepada kemampuan pembeli dan apa spek yang dia cari. Dia nak induk tu supaya dia yang boleh ambil ciri-ciri tu ke kandang dia dan dia boleh jual anak lah. Dia satu bisnes lah. Jadi dia beli induk yang mahal dan dia akan dapat anak yang spek dia seumpama dengan induk tersebut dan dia boleh jual dengan harga yang tinggi. Dengan lahirnya kambing jantan Jamlo bergelar Pak Tam yang mempunyai kantong susu dapat membantu memperluaskan lagi bidang penyelidikan haiwan ternakan itu di dalam negara.